Jadi untuk mengupas isu ini, saya bermula dengan kita lihat dulu ketum tu apa dia. Ketum tu apa dia. Saya tidak ingin mendetailkan kepada tuan-tuan ketum tu pokok macam mana, daun macam mana, sebab ini saya kira tuan-tuan telah faham. Tapi saya nak menjelaskan kepada tuan-tuan konten. Konten di dalam ketum tu apa dia. Dalam daun ketum tu ada apa yang sebenarnya. Apa yang menjadikan daun ketum itu nilainya sebegitu rupa, ataupun kesan daripada ketum itu, kesan baik dan kesan buruknya sebegitu rupa, apa yang ada di dalam daun ketum tu. Jadi sebagaimana yang kita maklum bahawa bahan-bahan kimia alkaloid di dalam daun ketum itu sekurang-kurangnya ada 40 jenis, banyak jenis. Jadi daripada banyak-banyak jenis itu, satu bahan yang paling banyak, yang paling dominan, nama dia mitragynin. Mitragynin ini adalah sejenis bahan kimia yang paling utama berada di dalam daun ketum, dan kualiti daun ketum itu bergantung kepada jumlah mitragynin ini. Sebab tu ramai menyebut bahawa tanah di Kedah ini, di Padang Terap dan juga di Kubang Pasu, di Jerlun, inilah kawasan yang mempunyai daun ketum yang kualitinya paling hebat. Sebab apa? Sebab di tanah ini jumlah peratusan mitragyninnya lebih tinggi daripada apabila ditanam di tempat-tempat lain. Jadi apabila kita faham bahawa satu bahan kimia yang nama dia mitragynin, mitragynin ini memberi kesan psikotropik. Itu memberi kesan bahan kimia ini mempengaruhi fungsi otak orang. Siapa yang mengambil mitragynin ini, kesannya akan berlaku terutamanya pada kesan psikotropik, kesan pada otak, kesan pada persepsi, kesan pada mood, kesan pada kesedaran dia. Jadi ia memberi kesan secara langsung kepada otak kita dari segi mood, dari segi kesedaran, dari segi persepsi. Dan sebab tu ia digunakan juga dalam untuk nak kawal stres. Apabila mood minda kita dalam keadaan celaru, stres, maka ketum ini digunakan juga untuk mengawal stres, dan juga digunakan juga untuk khayal, untuk berkhayal. Jadi mitragynin ini kesan utama dia adalah pada otak. Kesan utama dia adalah pada pemikiran. Kesan utama dia adalah kesan kepada mood, kesedaran, persepsi, itu kesan pada otak itu sendiri. Dan ada studi yang menyebut bahawa kesan mitragynin ini mempunyai kesan 13 kali lebih kuat daripada kesan morfin. Ada studi yang menyebut begitu. Yang menyebut begitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi bagaimana mitragynin tadi apabila diambil mempengaruhi otak kita. Dalam otak kita, kita tahu mempunyai bilion ataupun trilion saraf-saraf yang bersambung antara satu sama lain. Dan saraf-saraf yang sambung antara satu sama lain ini, di antaranya ada neurotransmitter yang kita sebut synapse neurotransmitter. Saya tak mahu detail sangat. Tetapi mitragynin ini menjadi kunci untuk membuka pintu kepada synapse ataupun neurotransmitter ini, sama ada apabila kunci ini dibuka, bahan-bahan tertentu dikeluarkan ataupun bahan-bahan tertentu tidak dikeluarkan. Jadi, kunci ini rupanya sama dengan morfin, dengan heroin, dan juga dengan sintetik dadah-dadah lain. Contohnya methadone, fentanyl. Jadi rupanya kesan dia apabila diambil, kesan pada otak, kesan pada saraf tunjang, saraf otak, dan juga pada GI tract ataupun saluran usus, kesan dia adalah dia mempengaruhi
sama sebagaimana morfin, heroin dan juga bahan-bahan sintetik yang serupa, yang analog, yang serupa dengan kumpulan tadi yang kita sebut opiate receptor. Dia mempengaruhi opiate receptor. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, jadi dalam dos yang rendah. Kalau kita ambil ketum dalam dos yang rendah, dos yang rendah ni sekitar 1 hingga 5 gram ataupun dalam bentuk daun kurang daripada 60 helai daun. Apabila direbus, ia apabila diambil, dia memberi kesan stimulan ataupun dia rangsang. Rasa bertenaga, rasa ceria, rasa mesra. Sebab tu setengah orang apabila dia nak pergi kerja, nak buat kerja yang berat, dia ambil daun ketum sikit. Sebab apa? Sebab ini memberi tenaga kepada dia. Merangsang, stimulan. Memberi kekuatan kepada dia, memberi keceriaan kepada dia, memberi kemesraan kepada dia. Tetapi dalam dos yang tinggi, dan dos yang tinggi ini diistilahkan apabila lebih daripada 15 gram. Dalam dos yang tinggi, ia membawa kesan yang sebaliknya. Ia adalah bahan sedatif, ia membawa kesan mengantuk, lali, khayal. Jadi dalam keadaan yang macam tu, dia lupa dunia ini, dia rasa seronok, dia rasa high. Jadi kesan pengambilan ketum ini bergantung kepada jumlah dos yang diambil. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, apabila kita dah tahu bahawa mitra janin ini adalah bahan utama dalam ketum, dan mitra janin ini masuk ke dalam badan kita melalui pelbagai cara, sama ada airnya ataupun sama ada dikunyah ataupun lain-lain cara. Apabila masuk ke dalam badan kita, dia mempengaruhi otak. Tempat utama yang dipengaruhi adalah otak. Dan apabila otak dipengaruhi, ia memberi kesan kepada mood, kesedaran tadi. Jadi, bergantung kepada dos, berapa banyak dia ambil, dia akan memberi kesan stimulan ataupun kesan sedatif. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, apa isu? Apa isu sebenar daun ketum ni? Isu sebenar adalah apabila diambil secara berulang. Dan ada satu sifat, opiate receptor ini, dia akan ada satu sifat yang kita panggil tolerance. Tolerance ni bermaksud pada dos yang sama, apabila diambil pada kali keduanya, kesan dia tidak sama lagi dengan dos yang pertama tadi. Jadi bermaksud untuk mencapai kesan yang sama, kesan sedatif tadi, kesan khayal, kesan seronok tadi, dari masa ke semasa, pengambil ketum tadi akan mula meningkatkan dos. Yang akhirnya, lama-lama dia akan menjadikan penagihan. Lama-lama akan menjadi penagihan. Dan penagihan ini boleh kita istilahkan sebagai kecacatan kepada otak dia. Sebab penagihan ini adalah kekal. Sama ada penagihan itu pada morfin, pada heroin, ataupun pada cannabis, ataupun apa juga bahan-bahan sintetik yang baru ini, kesan penagihan itu adalah kekal. Jadi, saya ulang lagi sekali, boleh kita sebut bahawa kesan daripada penagihan yang menyebabkan penagihan itu, kesannya adalah kekal. Jadi inilah yang saya kira satu benda yang mesti kita tengok supaya perkara ini tidak berlaku, sebab apabila berlaku, boleh kita sebut sebagaimana orang yang kakinya accident, kakinya dipotong, dia cacat. Begitulah juga mereka-mereka yang melibatkan dengan penagihan ini, kita boleh sebut otak dia sebahagiannya cacat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam konteks negara kita, kalau kita masih ingat, negara mengisytiharkan dadah ini sebagai musuh nombor satu. Sejak 40 tahun yang lalu, kalau tak silap saya pada tahun 1983, hampir 40 tahun dulu. Sampai sekarang, dadah itu masih musuh nombor satu. Dan ianya bukan semakin terkawal, tetapi kita tengok tahun demi tahun, ianya semakin tidak terkawal. Dan penagihan ini bukan sahaja dadah yang konvensional. Morfin, semi sintetik, heroin,
dan juga dadah-dadah sintetik lain, cannabis dan seumpamanya. Tetapi juga termasuk dalam penagihan itu adalah ketum. Termasuk ketum. Dan kita melihat bagaimana pada hari ini, terutamanya di kampung-kampung, ketum ini menjadi bahan utama yang menyebabkan penagihan. Penyalahgunaan ketum akhirnya menyebabkan penagihan. Dan di kawasan-kawasan kampung, sebab harganya murah dan senang untuk diperolehi, senang untuk didapati, dan senang untuk diproses, akhirnya ketagihan kepada ketum ini menjadi semakin luas, semakin melebar. Dan kita melihat angka-angka contohnya. Kalau kita tanya guru-guru disiplin di sekolah-sekolah, mereka-mereka yang seawal darjah 6, seawal 12 tahun, dah ada yang terlibat dengan masalah dadah. Apatah lagi mereka yang di sekolah menengah, yang tingkatan 1, 2 dan 3 sampai tingkatan 5. Ada angka-angka yang menyebut di sekolah-sekolah tentu sebanyak lebih daripada 20% daripada pelajar dia telah terlibat dengan masalah penagihan ketum. Jadi ini sesuatu yang sangat serius. Yang sangat serius. Yang akhirnya mereka yang penagihan ini, sebagaimana yang saya sebutkan tadi ini, dia ada sifat tolerance. Maka dia nak yang lebih kuat. Dia nak yang lebih kuat. Maka inilah penyalahgunaan ketum tadi dicampur pula. Campur dengan Coca-Cola contohnya. Campur dengan benda-benda lain. Ubat batuk. Di antaranya Cakroy. Yang sebut Cakroy itu adalah campuran bahan-bahan tadi. Jadi akhirnya bahan-bahan yang asalnya ketum, yang ketum saja pun telah cukup untuk menjadikan penagihan. Apatah lagi apabila dicampur dengan bahan-bahan tadi, maka ia menjadi lebih kick, lebih kuat, lebih orang kata apa, mereka nak kesan yang lebih kuat, mereka campur tadi dan sudah tentu kesan penagihannya akan lebih. Jadi apa yang negara kita buat? Apa yang negara kita buat? Kita tahu bahawa kesan penagihan ini, kesan penagihan dadah ini, penyalahgunaan dadah ini, negara meletakkan sebagai musuh nombor satu negara. Maka apabila negara meletakkan musuh nombor satu negara, sudah tentu negara melancarkan pelbagai program ataupun mewujudkan agensi-agensi ataupun NGO untuk memastikan bahawa penagihan ini dapat diatasi. Daripada dulu, di bawah KDN contohnya, kita ada AADK. Kita ada pemadam juga daripada dulu, sebuah NGO yang berfungsi untuk memastikan, untuk membuat program aktiviti, untuk memastikan bahawa pencegahan kepada penagihan ini dapat dibuat di peringkat sekolah, di peringkat pekerjaan, di peringkat universiti. Dan juga AADK mainkan peranan kedua-duanya sekali. Jadi negara juga telah memperuntukkan bilion untuk tujuan ini saja. Ini belum pergi lagi kepada kesalahan-kesalahan di penjara. Kalau di penjara itu yang banyak salahnya, yang banyak yang terlibatnya adalah mereka-mereka yang terlibat dengan penagihan ini. Dan kesan daripada penagihan ini pula dia tak terhenti di situ. Akhirnya untuk mendapatkan bahan-bahan ini dia akan buat benda-benda lain yang juga menjadi kesalahan. Mencuri, merompak dan sebagainya. Sampai satu peringkat, dia boleh membunuh dan seumpamanya. Jadi, kesan penagihan ini sangat serius. Lalu, kerajaan telah mengawal melalui akta-akta untuk mengawal bahan-bahan yang menjadi penagihan tadi. Kalau dalam konteks morfin, heroin tadi, satu akta yang disebut Akta Dadah Membahaya 1952. Pada tahun yang sama, tetapi di bawah akta yang berbeza itu akta racun. Secara kebetulan, morfin, heroin, cannabis diletakkan di bawah akta dadah berbahaya. Tapi mitra janin ini dimasukkan di bawah akta racun. Jadi dari segi penaltinya, dari segi hukumannya dia berbeza. Jadi negara walaupun tidak dapat mengawal sepenuhnya morfin, heroin, cannabis, tetapi akta yang ada itu dikira
cukup ketat untuk mengawal isu penagihan kesan daripada dadah-dadah tadi. Tetapi dalam konteks ketum, ianya tidak dapat dikawal disebabkan oleh apabila ianya diletakkan di bawah akta racun, maka akta racun ni bermula daripada ekspor, import, proses, edar, beli, minum, ada salah di situ. Tapi tanamnya tidak termasuk dalam benda-benda yang salah di bawah akta racun ini. Lalu disebabkan oleh negara tidak mampu untuk mengawal isu penagihan ketum ini, pihak kerajaan merasakan perlu kepada pindaan akta racun ini. Lalu saya ingat beberapa tahun yang lalu, pindaan kepada akta racun ini telah dibentang untuk dijadikan akta racun ini dibuat pindaan untuk menjadi kepada akta dadah membahaya. Sebagaimana morfin, heroin dan juga cannabis. Tapi disebabkan oleh beberapa kelemahan daripada pindaan itu, maka ianya ditolak dan ianya dikembalikan kepada Kementerian Kesihatan untuk melihat semula, pada fahaman saya, untuk dikekalkan juga pada akta racun, tetapi dengan penalti yang jauh lebih ketat daripada apa yang ada sekarang. Apa yang ada sekarang, kalau kesalahan di bawah akta racun, maksimumnya denda RM10,000. 4 tahun penjara ataupun kedua-dua sekali. Denda RM10,000 ni pada orang yang duduk jual ketum ni tak ada masalah apa. 2 hari jual ketum pun dah mampu untuk bayar denda. Jadi pindaan-pindaan itu tujuan apa? Tujuan dia untuk mengawal, untuk memastikan bahawa isu penagihan ketum ini dapat diatasi. Jadi saya sebut tadi, akta racun Seksyen 30/3 1952 yang tidak mampu untuk mengawal penagihan ketum ini. Jadi sebab tu saya rasa dalam masa yang terdekat akan dibentangkan semula untuk pindaan akta racun juga, tetapi mungkin dengan penalti, mungkin dengan penalti yang lebih berat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bukan saja dari segi akta yang mampu ataupun yang bertujuan untuk mengawal penagihan ini, tapi sudah tentu sebagai seorang Islam dari segi agama juga. Kita nak melihat bagaimana penagihan ini ataupun mitra janin ini atau ketum ini dari segi agama. Agama melihatnya bagaimana? Saya kira kita faham bahawa kalau kita sebut maqasid syariah yang sama-sama kita faham adalah tujuan agama itu, antara lain adalah tujuan Islam itu adalah untuk menjaga agama yang menjadi prioriti, yang menjaga nyawa, yang menjaga akal. Akal ni posisi dia di tempat yang ketiga, menjaga keturunan dan juga menjaga harta. Jadi atas dasar ini, atas dasar ketagihan, penagihan ini dalam apa juga bentuk akhirnya merosakkan otak, maka dia telah merosakkan akal. Jadi atas dasar ini banyak majlis-majlis fatwa, termasuk di antara yang awal adalah ni Kedah sendiri, saya kira seawal 2005. Jawatankuasa Fatwa ni Kedah telah mengharamkan ketum ini. Perlis 2013. Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan pada 2006 menyebut bahawa syabu dan rakan-rakan sebahaya adalah juga haram. Bukan itu saja, dia menyebut bahawa apa juga yang bersyubhat dengan haram itu maka haram. Termasuk maksudnya daripada awal lah, menanam, mengambil daun, memproses. Jadi kalau kita tengok dari segi dua bidang utama ini, satunya dari segi agama Islam kita mengharamkan apa juga bahan, termasuk mitra janin, termasuk ketum, termasuk yang kita faham dah, kalau heroin, morfin itu lama kita faham dah, cannabis pun lama dah kita faham. Tapi ketum ini juga banyak negeri, termasuk Kedah seawal 2005, dan difatwa ulang fatwakan lagi sekali
Saya ingat 3-4 tahun yang lepas, di negeri Kedah juga memberi fatwa yang sama, iaitu ketum dan juga perkara yang terbabit itu haram hukumnya. Jadi saya kira atas dua faktor ini, iaitu isu agama yang sudah tentu maqasid syariahnya adalah untuk menjaga akal tadi. Apabila akal itu perlu dipelihara, maka penagihan yang merosakkan akal itu, maka ianya diharamkan. Yang pertama tadi sudah tentu dari segi akta yang mengawal, yang perlu ada, yang perlu diketatkan untuk mengawal isu penagihan ketum ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi saya kira saya telah memberi gambaran asas apa itu ketum, bagaimana dia merosakkan otak, dan apa yang berlaku realiti dalam negara kita pada hari ini. Apa realiti yang berlaku dalam negara kita pada hari ini, ataupun dalam konteks ni Kedah. Jadi kita balik semula kepada apa yang disaran. Tadi pun selepas Dewan saya berjumpa dengan Datuk Seri Menteri Besar sebenarnya. Jadi dia melontarkan soalan yang sama kepada saya. Apa pandangan doktor tentang ketum ni? Jadi saya jawab, saya akan buat live pada malam ni. Dan besok atau lusa saya akan berucap lagi di Dewan. Saya akan menyentuh perkara yang sama juga untuk memberi faham. Dan kalaulah hasrat, disebabkan oleh, saya sebutkan tadi, mitra jainin ini mempunyai kesan yang baik dan kesan yang buruk. Buruk adalah penyalahgunaan penagihan. Tetapi apabila bukan saja mitra jainin, tetapi juga 40 bahan kimia lain, bahan kimia lain yang ada dalam ketum ini boleh diekstrak, boleh diambil, boleh dipurify, untuk akhirnya ia menjadi ubat-ubatan. Batuk, diarrhea, cirit contohnya, tahan sakit. Semuanya ini boleh diperolehi daripada bahan-bahan yang ada di dalam ketum ini. Jadi disebabkan oleh daun ketum ini juga mempunyai kebaikan, maka kalaulah hasrat Menteri Besar untuk nak ekspor, jadi sebelum tu mungkin saya boleh share cerita sikit. Hari tu ada kawan saya, dia pergi ke US, saya lupa di tempat mana. Jadi dia pergi satu kedai tu tulis kratom apa lebih kurang macam tu. Jadi kawan saya ni masuk ke kedai tu, tanya. Dia kata, kratom ni dapat daripada mana? Dia kata, dapat daripada Thailand. Lepas tu, dia kata, Thailand tu dapat daripada mana? Dia kata, Malaysia yang supply kepada Thailand. Malaysia yang supply. Malaysia yang membekalkan bahan mentah ketum kepada Thailand. Akhirnya, Thailand proses dan ekspor ke US. Di US ni, tuan-tuan, berbeza dari negeri-negeri. Dia tak sama. Ada yang menghalalkan kratom, dan ada juga yang negeri-negeri yang mengharamkan kratom ni. Jadi berbeza daripada negeri ke negeri. Okey, balik kepada isu tadi. Nak menjadikan ketum ini sebagai komoditi. Pulangannya lumayan, bilion yang disebut oleh Datuk Seri MB. Kita nak ekspor, ataupun kita nak ekstrak, kita nak buat bahan-bahan untuk tujuan perubatan tadi. Bagaimana kita nak buat? Jadi saya kira perlu kita bermula dengan pindaan akta, dan pindaan akta tadi sudah tentu bertujuan satunya untuk memastikan bahawa apa juga bentuk penyalahgunaan dapat diatasi. Apa juga bentuk penyalahgunaan dapat diatasi. Jadi kalau macam sekarang ni, penyalahgunaan berlaku tak? Berlaku. Dapat diatasi tak? Tidak. Sebab apa? Sebab ketum ini tumbuh di merata-rata, ditanam di banyak tempat dan tidak ada kawalan. Jadi sebab tu kalau sebagaimana Datuk Seri Menteri Besar nak tadi, untuk nak menjadi bahan komoditi, nak ekspor, untuk menjadi pulangan hasil, maka ia perlu kepada perubahan akta tadi dipinda
dan untuk memastikan bahawa penyalahgunaan di kalangan rakyat ini tidak berlaku. Jadi nak buat macam mana? Saya ingat mungkin beberapa tahun lepas pun kerajaan melalui NCER telah juga mencadangkan juga di Kedah untuk memulakan tanaman cannabis, hemp. Tetapi akta yang memaksudkan untuk menanam hemp ini telah dibuat ataupun sedang dibuat untuk memastikan bahawa kawasan yang ditanam itu dijaga rapi, tidak ada siapa pun boleh masuk. Jadi entiti kerajaan, entiti Kementerian Kesihatan bersama dengan entiti kerajaan saja yang menjaga, mengawal sepenuhnya orang ramai tidak boleh mendekati, tidak boleh masuk dan tidak ada akses kepada orang ramai. Jadi saya kira kalau dengan itu caranya, maka cannabis tadi boleh diproses untuk tujuan apa juga, tujuan untuk membuat baju ke, untuk membuat bahan-bahan apa juga, maka boleh dibuat dengan cara itu. Maka itulah juga yang perlu dibuat kalau ketum ini untuk nak komersialkan. Untuk nak komersialkan, saya kira itulah juga yang perlu dibuat. Maknanya, pertama, saya ulang lagi sekali, penyalahgunaan yang ada sekarang ini mesti mampu dibenteras sepenuhnya dengan akta yang tidak membenarkan sesiapa juga menanam, bermula daripada tanam dan seterusnya, selepas itu proses dan seterusnya. Tak boleh dah. Maknanya pokok ini tidak boleh dah berada di macam sekarang ni, bersepah-sepah. Padang Terap adalah kawasan yang paling luas penanaman ketum, diikuti oleh Kubang Pasu dan juga Jerelon. Tidak ada dah. Hak macam tu tak ada dah. Jadi kawalannya macam mana? Kawalannya adalah satu kawasan yang telah digazetkan oleh kerajaan yang mempunyai kontrol supaya tidak ada orang yang boleh akses, yang boleh masuk kepada kawasan itu, dan akhirnya Kementerian Kesihatan juga akan melantik untuk membenarkan mana-mana syarikat mengambil, memproses, ekstrak apa juga dan seterusnya, digunakan bahan-bahan ekstrak tadi untuk kegunaan perubatan dan juga untuk dieksport dan apa juga yang boleh dibuat selepas itu. Jadi saya kira perlu kepada segala perubahan ini, tetapi saya rasa buat masa ini jawapan daripada KDN adalah untuk tidak membenarkan apa juga bentuk sebagaimana yang dicadang oleh Datuk Seri Menteri Besar, dan saya rasa itu wajar. Itu wajar disebabkan oleh daripada awal tadi saya menyebut bahawa bagaimana penyalahgunaan ketum ini semakin serius, semakin ketara, dan tidak ada satu akta yang mampu untuk mengawal. Akta racun itu tidak mampu lagi untuk mengawal daun ketum ini. Maka perlu dibuat pindaan, dan selepas pindaan itu dibuat, maka enforcementnya perlu dikuatkuasakan, dan selepas itu pindaan itu juga hanya kalau tujuan untuk komersial tadi, untuk ekspor tadi, maka KKM perlu melantik orang-orang tertentu, syarikat-syarikat tertentu yang mempunyai akses ataupun mempunyai mempunyai kelayakan untuk menanam atau juga membuat apa saja, menanam, memproses dan seterusnya. Jadi saya kira mungkin kepada rakan-rakan kita di luar sana, sedikit pencerahan ini mampu untuk memberi kefahaman kepada orang ramai. Jadi sebagaimana yang saya sebut tadi